Hubungan dingin antara Hadi dan Muhyiddin didakwa masih belum baik. Sajat bertanding Ratu Cantik Maknyah, peraga busana langkah suka. Lelaki maut terkunci dalam Myvi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakilah dalam Next Step 7 terhangat. 7 berita Malaysia paling trending hari ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Next Step TV dan follow Facebook Next Step Malaysia. Pertemuan dua presiden iaitu Tan Sri Abdul Hadi Awang dan Tan Sri Muhyiddin Yassin didakwa gagal menyelesaikan masalah berbangkit menyebabkan hubungan mereka dingin. Menurut sumber, pertemuan empat mata pada minggu lalu di kediaman Muhyiddin disusuli mesyuarat Perikatan Nasional pada keesokannya hanya sekadar optik. Menurut laporan sebuah portal, hubungan Hadi dan Muhyiddin didakwa dingin sekaligus mencetuskan pelbagai spekulasi mengenai kelangsungan PN digagaskan dua parti itu. Sumber turut menambah kejanggalan hubungan Hadi dan Muhyiddin itu tidak terlalu menyerlah di mata masyarakat sehingga boleh menjejaskan sokongan terhadap komponen berkenaan setakat ini. Memetik sumber, hubungan dingin Hadi dan Muhyiddin antara lain berkait kegagalan PAS menampilkan Naib Presiden Ahmad Samsuri Mokhtar sebagai calon Perdana Menteri selepas Muhyiddin tidak meneruskan hasrat berundur pada pemilihan parti tahun ini. Menurutnya, pusingan Yu Muhyiddin dilihat sebagai tekad ahli Parlimen Paguh itu untuk kekal menerajui PN dan seterusnya dilantik Perdana Menteri kali kedua jika gabungan itu memenangi PRU 16. Sedangkan gerakan pun diterima PAS, sudah tentu parti lain yang dianggotai orang Melayu Islam juga disambut baik untuk menyertai PN. Menurut Hashim Jassin, parti berkenaan sememangnya sentiasa membuka pintu untuk bekerjasama dalam semangat perpaduan ummah yang dibawa mereka. Memetik Harakah Daily di Kompleks PAS Perlis, Mursyidul Am PAS itu berkata, boleh lihat PAS bersama bersatu dan boleh menerima gerakan di dalam PN walaupun gerakan bukan Islam. Pada masa yang sama, Hashim berkata PAS tidak pernah menutup pintunya untuk kembali bekerjasama dengan UMNO seperti yang pernah berlaku beberapa kali sebelum ini, termasuk ketika mereka bersama dalam Muafakat Nasional. Mengakui ada halangan tertentu untuk menjadikan usaha tersebut sebagai realiti, Hashim menambah dia yakin kekangan berkenaan boleh diatasi. Hashim yang pernah menjadi ahli Parlimen Arau itu menegaskan Muafakat Nasional perlu dikembalikan kerana melihat kepada keadaan politik dan kerajaan semasa. Ketua Angkatan Muda Keadilan AMK Adam Adli Abdul Halim mengambil tanggungjawab untuk memperbetulkan keadaan susulan tular isu ahli AMK negeri berhasrat menganjurkan percutian ke Hat Nyai Thailand. Beliau berkata AMK di setiap negeri bebas untuk mengadakan apa sahaja program dalaman yang bertujuan mengukuhkan hubungan dalam organisasi mengikut acuan masing-masing. Menurutnya, ia sebagai persediaan awal untuk siri latihan intensif di setiap negeri anjuran AMK Pusat menerusi Akademi Keadilan Rakyat yang telah ditakwimkan bermula Ahad depan. Sebelum ini tular di platform X apabila orang ramai mempertikaikan tindakan ahli AMK memuat naik hebahan poster percutian ke Hat Nyai namun enggan mengulas isu berbangkit dalam negara. Adam Adli yang juga Timbalan Menteri Belia dan Sukan memaklumkan AMK sentiasa terbuka dan menghargai segala teguran, kritikan serta pandangan orang ramai. Polis mengesahkan lelaki yang diikat dan dipukul hingga mati di Taman Pelangi Semenyih 2, Kajang pada Selasa lalu positif dadah jenis syabu dan ganja. Ketua Polis Selangor Datuk Husin Omar Khan berkata, mangsa berusia 42 tahun itu juga didapati memiliki 10 rekod dadah dan dikehendaki berkaitan bahan terlarang berkenaan. Beliau berkata ketika kejadian, mangsa melanggar 2 kenderaan lain sebelum ditemui meninggal dunia, dipercayai akibat dipukul. Beliau berkata demikian selepas majlis serah terima tugas Ketua Polis Daerah Petaling Jaya di Ibu Pejabat Polis Daerah hari ini.
Media sebelum ini melaporkan 5 lelaki berusia antara 22 hingga 52 tahun ditahan selepas disyaki memukul seorang pemandu kereta sehingga mati selepas kemalangan di taman berkenaan. Terdahulu, polis menerima maklumat mengenai satu kemalangan pada jam 9.20 malam sebelum anggota trafik dikejarkan ke situ dan menjumpai sebuah kereta Proton Saga dipercayai terbabas dan melanggar pagar kawasan perumahan di situ. Turut ditemui pemandu kereta terbabit berada dalam keadaan terbaring di atas jalan dan hasil pemeriksaan mendapati ada kesan pada pergelangan tangan seperti bekas ikatan. Mengulas lanjut, Husin berkata motif kejadian masih disiasat selepas bedah siasat mendapati tiada kecederaan ketara pada mangsa yang menyebabkan kematian. Pemuda PAS Selangor meminta kerajaan negeri menambah peruntukan untuk guru kelas Al-Quran dan Fardu Ain KAFA bagi menyelesaikan isu kekurangan guru. Ketua Pemudanya Muhammad Syukri Omar berkata, ketika ini pihak sekolah terpaksa membuat penggiliran menggunakan guru sedia ada bagi menggantikan jadual guru yang cuti bersalin. Beliau berkata hakikatnya kini sekolah perlu buat jadual waktu giliran menggunakan guru sedia ada dan beliau turut meminta sekiranya PIBG atau pengurusan sekolah mampu, lantikan guru perlu dibuat dan bayar per jam atau hari. Tahun lalu, Amiruddin mengumumkan jumlah kumpulan wang di Satukan Kerajaan Selangor mencecah 3.71 bilion ringgit setakat 9 November 2023. Ia merupakan peningkatan sebanyak 631.48 juta ringgit berbanding tahun 2022. Prestasi keuangan Selangor juga merekodkan lebihan keuangan sebanyak 427.25 juta ringgit, lapor Selangor Kini pada 10 November lalu. Mengulas lanjut, kata Syukri, tambahan rizab negeri itu boleh diperuntukkan bagi tujuan membayar alaun guru ganti KAFA. Personaliti media sosial Nur Sajat Kamaruzaman menyertai pertandingan Ratu Cantik Maknyah Miss Mardi Gras 2024 di Australia esok. Bekas usahawan kosmetik 39 tahun yang lari ke Australia itu berkata dia akan menggaikan pakaian kebangsaan buatannya dalam pertandingan tersebut. Katanya dalam satu hantaran di Instagram, seragam itu diilhamkan daripada Kerajaan Melayu Langkasuka Kedah. Langkasuka adalah kerajaan Melayu kuno di utara semenanjung Malaysia dan selatan Thailand. Sajat memilih pakaian batik dengan selendang dan hiasan badan berwarna emas. Miss Mardi Gras adalah pertandingan ratu cantik transgender yang dianjurkan setiap tahun. Pusingan akhir acara itu akan berlangsung esok dan pemenang akan dibawa berarak pada minggu berikutnya sempena sambutan Mardi Gras Sydney. Seorang lelaki ditemukan maut dalam sebuah kereta jenis Pro 2 Myvi yang terkunci di Taman Rapat Indah tengah malam tadi. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Sabarozi Nur Ahmad berkata pihaknya menerima panggilan berhubung kejadian itu pada jam 12.20 tengah malam. Anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Ipoh bergegas ke lokasi dan mengesahkan kejadian itu berlaku. Setibanya jentera di lokasi kejadian didapati benar terdapat seorang mangsa lelaki dewasa terkunci di dalam kenderaan jenis Pro 2 Myvi. Beliau berkata mangsa disahkan maut oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Komander operasi telah membuat size up dan mengarahkan anggota membuka pintu kereta menggunakan peralatan khas. Menurut Sabarozi, mangsa diberi rawatan awal oleh pihak KKM yang berada di lokasi kejadian, seterusnya diserahkan kepada pihak polis bagi tindakan lanjut. Operasi yang diketuai PBK2 Ahmad Termizi Hassan itu tamat pada jam 1.13 pagi. Sekian sahaja tujuh terhangat hari ini. Jangan lupa bersama saya setiap hari pada waktu yang sama untuk ikuti tujuh berita Malaysia paling trending hanya di tujuh terhangat. Follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Mira Akilah, Assalamualaikum dan salam sejahtera.